Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Farizan Abdul Kadir dalam program diskusi yang dibawakan khas oleh Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas. Program diskusi ini merupakan sebuah program bual bicara yang membincangkan topik-topik terkini dan juga isu-isu semasa yang berkaitan dengan pertanian dan juga industri makanan. Jadi bersama saya pada hari ini iaitu yang berbahagia Dr. Anis bin Mahmud, Pengerusi Ahli Jemaah Pengarah Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas, akan membicarakan tentang perancangan dan hala tuju nafas. Assalamualaikum Doktor, dan tidak terlambat saya mengucapkan selamat Hari Raya memandangkan kita masih lagi berada di dalam bulan Syawal, dan saya juga ingin mengucapkan tahniah di atas pelantikan Doktor sebagai Pengerusi Ahli Jemaah Pengarah Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas baru-baru ini. Dan juga tahniah di atas pelantikan sebagai Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan pada Mac yang lalu. Tahniah Doktor. Terima kasih. Jadi sebagai pengerusi ahli jemaah pengarah yang baru ya Doktor, mungkin Doktor ada sendiri harapan atau ingin membawa hala tuju nafas dalam menerajui seiring dengan misi dan visi kementerian itu sendiri. Terima kasih Puan Farizan. Pertama sekali saya sangat bersyukur dan berterima kasih di atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menerajui nafas. Saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada semua ahli jemaah pengarah nafas, pengurusan nafas dan semua pertubuhan-pertubuhan peladang di seluruh negara. Saya berharap pertubuhan-pertubuhan peladang dan PPK semua dapat bekerjasama dengan nafas bersama pengurusan baru nafas ini untuk menjayakan agenda negara bagi memartabatkan peladang-peladang, petani-petani dan nelayan di seluruh negara. Jadi dari segi wawasan dan dari segi matlamat utama, saya rasa saya dah banyak kali berbicara dengan YB Menteri juga, ya, di mana kita dapati banyak perkara kita boleh improve bagi penambahbaikan kepada nafas dan juga organisasi pertubuhan peladang ini sendiri. Saya rasa dengan jemaah pengarah baru yang telah dilantik, kami akan dapat memenuhi hasrat yang kerajaan dan juga hasrat yang berhormat menteri untuk bersama-sama kita menjayakan dan memastikan nafas dapat memainkan peranan sebagai apex organisasi pertubuhan peladang supaya kita dapat memberi manfaat paling baik kepada peladang-peladang kita sendiri. InsyaAllah. Jadi, tapi daripada sudut kepimpinan, kalau kita bercakap tentang kepimpinan ataupun pengurusan sesebuah organisasi itu sendiri, mungkin daripada pandangan Doktor sendiri, apakah kunci kejayaan yang Doktor pegang dalam pentadbiran sesebuah organisasi ini untuk menjadi satu kejayaan dan memberi manfaat kepada semua? Pengalaman saya selama lebih 30 tahun dah dalam kerajaan dan dalam banyak organisasi yang telah saya berada, tidak boleh kompromi lah dari segi good governance. Good governance perkara paling pokok sekali, dan kepimpinan yang mantap sangat perlu untuk ditubuhkan, dibangunkan di dalam pengurusan nafas dan juga keseluruhan pertubuhan peladang. Jadi bercakap tentang good governance ini, saya dapati memang nafas dan pertubuhan peladang beroperasi di bawah peraturan-peraturan yang sangat jelas. Ya, cuma kita perlu lihat dan kita perlu mantapkan lagi supaya nafas bukan saja berupaya membuat dasar-dasar dan pembangunan peladang yang lebih berkesan, tetapi juga dapat menjalankan perniagaan sebagai entiti perniagaan yang berjaya. Ya, jadi saya rasa tanpa perubahan-perubahan untuk memastikan nafas melaksanakan perniagaan dengan jaya, kita tak akan dapat memberi return yang tinggi kepada peladang nanti. InsyaAllah Doktor, kita sama-sama mengharapkan nafas diberi satu nafas yang baru di bawah kepimpinan Doktor ni sendiri, ya. Okey, baik Doktor, dalam situasi dunia sekarang ni, kita sedang memerangi pandemik COVID-19 di negara kita ni, yang mana kita telah melalui beberapa fasa perintah kawalan pergerakan yang bermula dari PKP, PKPB, dan yang terbaru yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, PKPP pula, sehingga 31 Ogos. Jadi pastinya pelbagai sektor saya rasa
terkesan dan terjejas dengan perintah kawalan pergerakan ini, dan salah satunya sektor pertanian antara tidak terkecuali. Jadi sejauh mana Dr. melihat kesan akibat COVID-19 ini kepada ahli-ahli peladang khususnya? COVID-19 ini dan PKP telah memberi kesan yang sangat besar ke seluruh negara. Tidak ada siapa yang tidak terkesan. Ya, baik daripada kanak-kanak sampailah yang paling dewasa tua sekali. Dari segi kepada petani, kepada peladang, memang sangat nampaklah obvious sangat kesannya apa yang berlaku. Kita dapat lihat bagaimana pada peringkat awal rantaian nilai agro makanan kita terputus, menghadapi masalah ramai petani tidak dapat menjual hasil-hasil pertanian mereka. Ya, malah masalah yang utama yang kita hadapi sekarang ini adalah sama ada petani-petani hendak meneruskan pertanian mereka kerana akibat dari pengalaman buruk yang berlaku. Jadi kita telah lihat kerajaan banyak berusaha melalui pakej-pakej rancangan Prihatin yang baru sekali penjana. Kita rasa insya-Allah para petani peladang dapat memanfaatkan sepenuhnya bantuan-bantuan yang diberi ini, termasuk juga kita punya usahawan-usahawan, ya. Kita perlu memastikan bekalan makanan kita terjamin. Malah kerajaan telah menubuhkan paling baru sekali Jawatankuasa Sekuriti Makanan. Itu sangat penting, ya. MOA sendiri akan menerajui Jawatankuasa Sekuriti Makanan ini. Malah mungkin ada akta baru, ya, di mana kita dapat mengawal makanan-makanan penting negara kita supaya ia terjamin. Jadi kita dapat lihat dalam tempoh PKP ini betapa pentingnya petani, ya, petani, peladang, nelayan memainkan peranan center stage, ya, di mana semua orang nampak peranan mereka betapa pentingnya dalam membangunkan makanan kita lah, ya, industri makanan kita. Kita dapat lihat juga bagaimana import terkesan, ya, beberapa negara seperti contohnya Vietnam menghentikan ekspor berasnya. Jadi kita dapat lihat bagaimana perlunya kita untuk meningkatkan pengeluaran tempatan, ya, terutama makanan ruji kita lah, ya, seperti contohnya padi, beras. Kita hanya dapat keluarkan setakat ini 70%. Saya yakin malah banyak kajian saya dah lihat menunjukkan dengan keluasan tanah yang diberi, dengan insentif yang kerajaan beri, kita boleh meningkatkan jauh lebih tinggi dari 70%. Malah kita tak perlu import sangat pun, ya, kita boleh. Jadi itu adalah usaha yang kita tengah lihat pada masa ini, ya, tengah laksanakan, tengah bincang termasuk dengan EPU, Unit Perancangan Ekonomi dalam bajet Rancangan Malaysia ke-12. Saya yakin betul-betul peladang akan bersama-sama, ya, dengan nafas bersama dengan kerajaan untuk melaksanakan, menjayakan misi penting pada negara kita ini, ya. Alhamdulillah, kalau kita dengarkan tadi, kerajaan tidak mengetepikan sektor pertanian kepada wira kita yang tidak didendang ini bagi memastikan bekalan makanan mencukupi. Dan begitu juga dengan nafas memberikan bantuan dan juga beberapa sumbangan dan prihatin dengan keadaan yang dihadapi dalam situasi sekarang ini. Jadi seperti yang dikatakan oleh Dr. sebentar tadi, ya, pelbagai bantuan kerajaan, bantuan nafas diberikan. Jadi mungkin Doktor ingin melihat atau memberi sedikit harapan kepada ahli-ahli peladang ini untuk meneruskan usaha dan memartabatkan sektor pertanian walau keadaan sukar bagaimanapun, Doktor. Ya. Harapan Doktor itu sendiri. Ya, harapan saya pertama sekali dari segi nafas dan pertubuhan peladang, saya harap bantuan-bantuan yang diberikan itu dapat disalurkan secara paling berkesan kepada petani dan peladang kita. Hasrat saya adalah supaya setiap sen bantuan kerajaan itu dapat disalurkan kepada peladang itu sendiri. Jadi penyaluran yang berkesan itu sangatlah penting supaya kita tidak ada kelewatan contohnya, ya, dan sebagainya. Satu lagi harapan saya untuk jangka masa yang agak lebih panjang adalah supaya isu bantuan kerajaan ini dapat dikurangkan sebanyak mungkin, subsidi dan sebagainya, di mana kita perlu lihat di negara-negara lain, negara maju terutamanya, petani-petani mereka sangat-sangat independen, tidak perlu bantuan kerajaan pun kerana ekosistem yang diwujudkan itu lengkap, ya, di mana mereka dapat pendapatan mereka itu dijana bukan saja dari hasil tuaian semata-mata, tapi di setiap value chain, rantaian nilai makanan, rantaian nilai produk pengeluaran mereka lah. Sebagai contohnya dalam industri padi, ya, saya selalu sebut industri padi, kita dapat lihat dalam rantaian industri padi itu yang beberapa sektor pengeluaran padi ini adalah yang memberikan pulangan yang sangat tinggi. Sebagai contohnya dalam sektor benih, dalam sektor import, pemborongan dan juga dalam retail.
Jadi kita lihat di Malaysia penglibatan petani pesawah terutama dalam sektor-sektor ni sangat kurang. Malah orang lain yang masuk dan dapat manfaat. Kalau kita lihat di Australia, petani-petani dia tidak ada masalah, semuanya pendapatan tinggi. Ya, kerana mereka mempunyai saham di dalam setiap sektor ini tadi sehingga ke end of the line, di penghujung sekali. Jadi itu harapan saya supaya kita dapat rombak balik keseluruhan cara kita buat pegangan saham dan sebagainya untuk petani ini, supaya kita dapat lihat di mana nafas boleh masuk melalui syarikat-syarikatnya ke dalam rantaian nilai yang membawa keuntungan yang tinggi, supaya kita dapat membeli return yang tertinggi kepada petani kita balik kembali. Untuk ahli-ahli padang pula, bagaimana ya doktor? Okey, macam kita tahu Perintah Kawalan Pergerakan ni. Ya. Kadang-kadang kita rasa perkara ini sebenarnya ada hikmahnya. Ya. Okey, kita mula benda-benda yang baru ataupun kita tidak pernah mempraktikkan perkara-perkara yang lama, dan selaras dengan zaman sekarang ni, mungkin kita boleh menggunakan pelbagai teknologi dan bukan kekangan kepada ahli peladang itu sendiri. Ya. Jadi salah satu lesson learn yang paling besar di dalam akibat daripada PKP dan COVID ini adalah di mana petani tidak dapat menjual hasil mereka. Kita dapat lihat dalam berita ramai yang buang hasil mereka. Nenas hanya dibeli dengan harga 50 sen sebiji, sedangkan suluh itu sendiri pun dah RM1 lebih. Sangat-sangat sedih. Jadi apa yang berlaku adalah kita lihat putusnya rantaian nilai itu di mana logistik itu terhenti pada masa PKP. Apa yang berlaku, kita pada masa yang sama kita ambil peluang di mana kita dapat lihat ramai juga petani yang dapat menjual hasil mereka secara online. Secara online. Bezanya di Malaysia ini, kebanyakan online sistem yang ada adalah B2C, di mana bisnes dijual kepada consumer terus. Tetapi di Malaysia belum ada B2B lagi, di mana petani dapat menjual dalam cara pukal. Petani tak boleh jual sikit-sikit 1 kilo, 2 kilo kepada konsumer, tetapi jual secara pukal. Bagi tujuan ini, Kementerian telah melaksanakan satu program bersama dengan 3 syarikat, iaitu AirAsia, CP3 dan Dropi, untuk melaksanakan platform yang dipanggilkan B2B tadi. Yang Perdana Menteri sendiri ada melancarkan dengan syarikat AirAsia. Kita dapat lihat program Our Shop ini dinamakan oleh AirAsia, di mana Our Shop ini telah berjaya uploadkan banyak senarai petani di bawah Kementerian Pertanian, dan juga pemborong dan pembeli-pembeli yang membeli secara pukal. InsyaAllah kita dapat lihat sedikit masa lagi petani-petani dapat menjual di atas platform B2B ini. Dan ini merupakan satu game changer di mana di negara ini belum lagi ada platform B2B sedemikian. InsyaAllah dengan adanya platform ini kita akan dapat lihat perubahan yang dibawa kepada rantaian nilai dan kaedah menjual kepada semua petani, peladang, penternak, malah nelayan juga. InsyaAllah ini akan berlaku sedikit masa lagi. Okey, dalam keadaan kita sedang memerangi pandemik COVID-19 ini, kita juga sedang mempraktikkan dan juga membiasakan amalan norma-norma baru dalam kehidupan seharian kita, pekerjaan kita dan malah di sekeliling kita. Jadi jadikan ia sebagai satu cabaran, bukan alasan, dan jangan mudah berputus asa seperti mana doktor sebutkan tadi. Dan kita ambil peluang dan ruang yang telah diberikan oleh kerajaan untuk sama-sama memacu kejayaan, bukan sahaja kepada sektor pertanian dan makanan, malah mungkin kita akan menyumbang kepada kejayaan negara. Jadi saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada tetamu jemputan saya pada hari ini yang berbahagia Dr. Anis bin Mahmud, Pengerusi Ahli Jemaah Pengarah Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas. Terima kasih doktor. Sama-sama. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi dengan topik yang lebih menarik yang kita akan bincangkan dalam program diskusi ini di lain hari dan juga di lain waktu. Salam sayang daripada saya Farizan Abdul Kadir. Assalamualaikum. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.